Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke episod 3 Podminton, di mana kita akan bercerita dan discuss banyak berkenaan badminton di Malaysia lah. Jadi hari ini kita ada tetamu khas yang kita bawakan fly all the way daripada Sungai Petani Kedah. Jadi saya rasa kalau tuan-puan datang daripada TikTok ataupun Facebook pun dah start viral lah sekarang ni. Dan juga TikTok memang saya rasa dia start daripada TikTok. Jadi kalau korang pernah tengok, kita persilakan Putra Solihin, dan ayahnya Tuan Hamim bersama kita juga hari ini. Tuan Hamim, terima kasih banyak datang hari ini. Terima kasih banyak Tuan Hamim datang menerima jemputan kita lah walaupun datang daripada jauh. Dan saya difahamkan Tuan Hamim dan juga Putra akan ada satu tournament di Rawang Open esok. Hari ini dah start tapi hari ini tak masuk qualification. Okey. Jadi esok dia terus seeding dan juga kita try tarik dia lah untuk kita punya sesi podcast hari ini. Dan juga Alhamdulillah dia orang setuju untuk datang. Mungkin sedikit sebanyak kita boleh sentuh lah pasal dia orang punya perkembangan badminton. Okey baik. Okey baik. Putra, saya rasa kita mula dengan Putra dulu lah. Putra boleh perkenalkan diri dulu sementara sebelum kita pergi pada Tuan Hamim. Silakan. Nama kami Putra Solihin bin Hamim. Kami berasal dari Sungai Petani Kedah. Melahir dekat Alostar. Kami sekolah dekat Sekolah Kebahasaan Sungai Layar. Okay. Umur apa dah? Umur 12 tahun. 12 tahun. Dah 12 tahun dah jenam dah. Dah jenam. Dah jenam. Saya tengok video dia dah jenam dah. Tapi saya rasa saya tengok Putra Solihin di depan, saya rasa ketinggian dia tinggi lah untuk umur yang 12 tahun. Saya rasa dia sedikit tinggi lah sebenarnya kan. Okey, Tuan Hamim pula silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang jemput kami dari jauh. Ya, kami berbangga. Rasa macam best juga kan program macam ni sebab pada saya satu exposure yang bagus lah untuk dunia badminton kita. Nama saya Hamim. Okey, asal daripada sini lah, orang Kelang, Selangor. Orang Kelang. Ya, saya berasal sini, sekolah pun semua memang di Selangor. Menetap di Sungai Petani Kedah. So anak dua orang lah yang ni yang sulung, ada adik seorang. Adik perempuan. Adik perempuan seorang. Ya. Macam Tuan Hamim sendiri sekarang bekerja sebagai apa? Saya lebih kepada freelance trainer and motivator, banyak buat program-program training lah. More to business training. Business training. Ni boleh promote sikit ke? Ya, boleh. Okey baik. Saya sebenarnya berurusan dengan Tuan Hamim lah melalui saya mesej di TikTok dan Tuan Putra share nombor ayahnya, jadi saya boleh contact terus lah. Okey. Saya rasa Putra Solihin satu nama yang agak famous lah dekat TikTok. Jadi satu benda lah saya rasa ramai yang nak tahu. Adakah Putra Solihin edit sendiri video tu? Yang edit semua ayah lah. Kami cuma buat training je lah. Jadi ayah yang record belakang lah. Okey baik. Okey, saya rasa ramai yang dah tengok lah video di TikTok dan kemudian mungkin insyaAllah saya boleh letakkan juga di ruangan komen. Jadi korang boleh terus tekan dan terus pergi kepada TikTok Putra Solihin lah. Jadi Putra Solihin ataupun mungkin ayahnya lah boleh share sikit. Sejak bila lagi mula pegang raket? Start pegang raket lah. Ya. Start saya pegang raket umur 6 tahun lah, 7 tahun. Tadika, okey. Tadika pegang raket. Tapi time tu saya saja je pegang raket kan. Ikut ayah lah, ayah minta. Ikut je, tengok ayah main kan. Umur 7 tahun baru start ada coach. Tu masuk training lah? Tu training coach. Itu ada nama tim ke apa? Boleh sebut? Ingat? Tak ingat lah. Itu ada training training personal lah. OMG Academy kot. OMG? OMG Academy tu. OMG itu di ayah kelab sendiri, kelab ayah. Itu dekat Kedah lah. Dekat Kedah ya. Macam Tuan Hamim sendiri macam mana first kali kalau kita tengok sekarang ni kan, budak-budak sekarang ni ramai. Macam kita episod sebelum ni pun kita banyak berbicara lah pasal sukan budak-budak ni kan, kanak-kanak. So dia orang ni try mencuba banyak sukan. Betul. Tapi end up last kali tak ada satu pun yang dia pasal lah. Macam mana dia terdetik untuk dia pergi kepada sukan badminton? Okey, macam saya sendiri memang tak ada background. Okay. Background yang basic yang kuat dari segi badminton. Macam certain parent ni memang dia player, as a player. So kita ni orang kata bakat baru pun nak masuk second round pun susah. Dia macam tu lah. Tapi minat. Minat, daripada minat tu kita ni ada satu benda yang kalau orang lain shock tengok anak-anak orang lain boleh main apa semua kan. So dari situ kita pasang satu benda yang kenapa tak cuba. Sebab lepas tu diorang kata
kadang-kadang nak kena pupuk minat dulu. Tapi saya punya konsep, kalau tak cuba, dia tak datang minat. Betul. Tak paksa, dia tak datang. So memang peringkat awal paksa. Dari umur, bila start trading, kita rasa macam mula-mula nak try seminggu sekali, seminggu 2 kali, tapi rasa macam buang masa lah kalau buat sikit-sikit ni. So dari situ kita paksa tau. Paksa. Memang saya paksa. Biarlah orang kata apa, kita jangan paksa anak, nanti anak tak minat. So lepas paksa, dia datang minat. Sebab bila dia nampak macam okey budak ni kan, memang awal-awal saya boleh cakap paksa kan. Dari situ okey, minat. Kawan-kawan circle pun ramai badminton. So minta diorang tolong kan, tolong ajar, tolong sambil-sambil. Dari situ lah. Dari situ dia pun makin lama makin okey, nampak datang dah minat tu. Bukan minat tu sebelum. Bila dah paksa tu dia dah jadi macam rutin. So dari situ dia datang minat dia. Saya ada bersembang dengan social player, salah seorang parent lah. Semalam saya social game, saya ada tanya dia lah, kenapa tak hantar anak dia pergi training Lepas tu alasan dia adalah, dia kata tak nak lah, kesian kat anak. Ya, betul. Itu betul. setuju ke kalau saya setuju. Okay. That's why kadang-kadang perasaan kesian tu memang ada. Kan? Okay. Tapi kita nak hasil tu kat mana? Kalau hasil tu kita nak betul-betul cemerlang lah, sukses betul, itu harga yang kita rasa memang tak boleh buat apa. Saya lagi kesian kalau hantar langsung tak ada result. Itu memang kesian lah, anak penat balik sampai nangis. Nanti tanya dia sendirilah, berapa sepanjang 5 tahun dah saya rasa dan berapa banyak dah nangis pasal penat, berapa banyak dah nangis pasal kena marah kan. Memang kesian lah. Tapi itu pada saya harga yang kita kena bayar untuk dia dapat kan, benda tu. Memang kalau bab kesian ni, saya kadang-kadang satu tahap kesiannya kan, balik sekolahnya, trainingnya penat. Nanti baru kita masuk bab rutin training. Memang kesian. Tapi saya rasa berbaloi kalau ada hasil yang kita nak kan. Cuma jelah saya rasa kesian ni actually tak patut ada pun sebenarnya. Cuma kesian ni sebab maybe sebab dia witness anak dia penat apa semua. Tapi saya rasa lagi kesian bila dia dah sampai umur sekian-sekian. Let's say macam ada certain player kita lah, umur 20 lebih baru start rasa nak training. Betul. Itu saya rasa itu yang kesian dia. Patutnya kalau kita start daripada kecil, mungkin dia lagi bila dia dah 20 tu, saya rasa dia boleh makan member dia lah. Betul. Dia dapat peluang awal. Betul lah. Dia dapat peluang awal lah. Kesian tak abang? Kesian. Kalau dah paksa tak boleh lah. Paksa lah. Tapi rasa paksa tu mula-mula lah Putra ni. Kalau dah biasa dia akan hilang. Lepas tu minat rasa nak tak sabar. Memang nak target world lah. Target world. Okey. Betul lah kita sebenarnya kalau dia tak dipaksa, mungkin dia tak ada target. Betul. Ya, betul, setuju. Jadi kita pasang target tu dia lah. Saya memang selalu saya share dengan orang kan. Bang, kita tak boleh bila orang kata kita tak nak paksa, kesian semua. Saya kata at the first place you kena paksa. Kalau you tak paksa, mana ada budak yang nak penat? Mana ada budak yang suka training seminggu sampai 5 kali, 6 kali? Semua budak nak main. Semua budak kalau boleh masa dia nak tidur, nak main game. Itu benda yang dia minat. So kalau kita tak paksa, kesiannya tak dapat main game, kesian. No point. That's why saya rasa 2 tahun pertama memang paksa. Memang paksa. Tapi lama kelamaan tu dia akan nampak. Bukan soal dia champion, bukan soal dia menang. Dia akan nampak dia punya perwatakan dia lain. Dia ada satu, saya tengok orang yang play badminton pada usia muda ni, dia ada satu advantage ataupun gifted yang kita separate daripada orang lain. Orang lain mungkin tak ada benda tu, kita je ada. Betul tak? Putra rasa macam tu kat sekolah? Ada tak kawan-kawan lain yang main badminton sama level? Kami seorang je. Point tu adalah dia punya karakter. Betul. You dia tengok, membina karakter. Kalau dulu nak cakap macam ni pun dia tak ada. But disebabkan badminton ni dia ada karakter ataupun personality. Makin handsome. Dia dah makin confident. Makin bergaya kan. Betul. Tapi saya rasa untuk umur 12 compare dengan player kita lah, actually memang nampak dia matang. Saya sebelum kita start kamera ni, saya ada berborak dengan dia. Memang cara percakapan ni matang lah compare. Mungkin pembawakan daripada berada di court membawa kepada karakter dia yang macam ni. Betul abang? Betul. Lebih confident lah. Rasa Putra rasa sembang dengan kawan-kawan, rasa dia orang budak-budak? Ada yang matang.
dah. Sebab saya rasa bila dia training di peringkat tinggi, dia akan berjumpa dengan orang yang lagi dewasa daripada dia. Disebabkan badminton, mungkin pergaulan dia dengan dewasa tu lebih banyak. That's why dia punya circle dia pun dia suka kawan dengan yang macam kawan saya, ambil kat rumah, main sekali apa semua. Dia lebih suka macam tu compare dengan budak-budak yang seusia atau bawah daripada dia. Disebabkan badminton. Pergaulan tu. Itu saya cakap, actually badminton ni kita membina karakter lah sebenarnya, daripada yang mungkin sekarang ni budak-budak sekarang ni yang duk main gadget apa actually mungkin dia orang belajar something tapi dia orang tak jumpa the real life person, apa yang surrounding dia apa semua. Suka main gadget ni. Main lah Putra sini dengan gadget, tapi rasa tak boleh dipisahkan. Ayah kalau hari cuti pun ayah bagi sehari tu, kalau tengah hari sejam je lah. Sejam. Lepas tu hari sekolah ayah tak pergi pegang telefon. Tapi pegang juga kan, sikit-sikit. Yalah, sebab dia pun mesti nak tengok YouTube badminton juga kan. Jarang malam-malam dia tengok badminton video tak ada. Jarang. Kalau dekat TV lah kedai. TV lah. Sekarang pun tengah game kan. Okey, kalau macam kehidupan seharian lah, saya rasa sebab orang tengok dekat TikTok je kan. Orang tengok tak TikTok tahu kan. Video tu mungkin selang 2-3 hari video keluar kan. So macam rutin harian Putra sini macam mana? Putra cerita sendiri. Sebab saya rasa sebelum ni kita pernah interview dengan Izzat, salah seorang player State Selangor, pernah wakili Malaysia. And then dia ceritalah macam mana rutin harian dia sebagai player. Dia start pada lewat juga. Saya rasa dia bukan start pada usia macam Putra lah. Dia start pada umur tingkatan 2 dan 3 lah. So saya nak dapatkan perspektif daripada Tadika tadi. Macam mana? 6 tahun. Rutin harian macam mana? Rutin harian lah. Kalau hari sekolah pukul 6 pagi tu dah bangun. Minum Nestem, lepas tu start jogging dekat treadmill 5 km. Lepas tu tapi selalu miss juga, malas juga ni kadang-kadang. Itu kena setiap hari lah. Setiap hari. Lepas tu balik sekolah 1 suku, tidur sat. Lepas tu pukul 5 tu training sampai ke 7. Kadang-kadang 5 sampai 9.30 malam. Kalau free lah malam tu. Setiap hari? Setiap hari petang. Itu dekat gelanggang ke? Ada buat physical training ke dekat taman ke apa? Ada, kalau hari cuti lah, Jumaat Sabtu. Pagi tu ayah kejut, bangun. Lepas tu terus pergi taman. Jogging lah. Berapa kilo selalu? Selalu dalam sejam macam tu je. Sejam? Ikut timing lah. Rutin dia sebab dia tak terikat dengan program-program yang khusus. So atas kita juga kan. Tu yang kalau dari segi disiplin masa tu biasalah budak kan. Betul. Tapi rutin tu dari dulu yang tak akan tinggal, fitness punya hal lah yang parent boleh atur kan. Treadmill, lari 5 kilo sehari pagi. Kalau dia tak buat pagi tu macam mana pun kau sebelum tidur kau kena settlekan juga. Tu dia ada rutin. Checklist dia mesti ada. Checklist tanya dia lah, buku ke, kertas tulis ke. Ini saya kena keluar buku ni nak tulis kan. Macam-macam sebab kadang-kadang kita sibuk, tak sempat nak tengok. So you kena report juga macam mana pun. Pergi mana, bercuti ke mana-mana kan. Kena buat. Tak lari, skipping 1000 kali ke 2000 kali ke. Itu rutin lah. Kalau bercakap soal rutin, tanya dia lah. Kadang-kadang pergi mana pun, macam di balik rumah atuk dekat Kelang kan. Skipping pagi tadi wajib. Benda tu rutin yang kau ada training ke, kau tak ada training ke kan. Itu nak bagi dia biasa. Dia actually untuk disiplin kan. Kita ajar dia untuk berdisiplin. So dia kena buat setiap hari checklist tu. Even sorry to say lah, kadang-kadang kita solat semayang pun kadang-kadang kena ada checklist kan. Subuh, zuhur, asar kan. So saya rasa benda tu pun ramai orang yang macam terlepas pandang lah sebenarnya. Actually mungkin lah dari segi disiplin kita ajar macam mana setiap hari kena ada training apa semua. Kita secara tidak langsung kita ajar dia macam mana untuk ikut checklist kita setiap hari apa kita buat kan. Tu yang kadang-kadang kesian. Tu yang cakap balik bab kesian tu. Balik sekolah penat, paksa lari lagi, bangun pagi awal kena. Kalau duk fikirkan kesian tu, betul. Memang tak boleh lah. And how you nak compete dengan yang level-level profesional yang memang sehari lari mungkin sejam, 2 jam setiap pagi kan. So nak biasakan diri dia tu disiplin tu. Tu pun selalu tapi kan tu disiplin ni sebenarnya bukan semua player ada. Kita buat training kepada dewasa,
kadang training start pukul 9 suku sampai 9.30 sampai. Saya rasa benda tu yang diorang tak diajar masa kecil. Saya rasa macam Putra sini beruntung lah. Terima kasih Kak itu memang saya nak puji diri saya sendiri. Because of discipline. You tanya dia, Putra cakap sendiri, selalu kalau training pukul 3 kan, selalu 1 jam sebelum saya dah akan bawa dia. Sampai dia marah, apa coach kata hari ni training pukul 3, why you datang pukul 2? Sebab saya memang gasak dulu sendiri sebelum coach. So 1 hour before. Itu bab disiplin. Tanya dia, sampai sekarang kadang-kadang bila dia dah pandai sikit ni, dia dah tahu dah, coach cakap datang pukul 4 lah, kenapa abang cakap pukul 3? Dia dah tahu dah. Sebab saya dah biasakan diri dia bab disiplin tu. Kalau tak, macam abang kata lah, pukul 4 training, 3.50 baru nak pakai kasut. So disiplin tu lah. Abang cerita sikit lah. Boleh cerita sikit. Hang pun tahu macam mana abang ni duk beletiak ni pasal bab masa ni, bab disiplin ni. Putra, macam mana kalau training pukul 3, pukul apa Putra dah kat court? 2.30 macam tu. 2.30 dekat sana lah. Tapi betul, saya rasa untuk contoh kalau kita tanya Chong Wei punya training pun, lagi awal kan, lagi awal. Special adalah kalau coach suruh turun pukul 6 pagi, pukul 5, pukul 4 dia dah start running dah. Tanpa any instruction daripada coach lah sebenarnya. Masalahnya budak macam ni bang kan. That's why saya kata dia belum ada kesedaran untuk buat tu sendiri kan. So kita ni kadang-kadang kita pula yang lebih as a parent. Macam aku pula yang nak masuk tournament, macam aku pula yang target nak world number 1 ni. Tapi kita belajar takes time lah, supaya kalau sekalipun satu hari nanti you tak sukses, you ingat you punya parent dah tunjukkan jalan yang betul kan. Datang awal, disiplin, preparation awal. Kadang-kadang benda ni lah bab disiplin. Sebab umur bawah 12 pada saya maturity dia belum sampai untuk berfikir yang terlalu out of the box. Dia tak boleh fikir kenapa pun datang awal. Dah lah kena datang awal, kena buat jogging dulu, kena lari dulu. Sekejap lagi coach datang kena buat lagi. Dia tak boleh fikir yang macam mana, kenapa Chong Wei boleh 1 hour before boleh buat, sebab dia prepare. Dia nak lebih daripada orang. So saya ni kadang-kadang geram tu sebab penat dah cakap. Tapi kenapa you tak ada kesedaran tu sendiri? Tapi saya mengharapkan biar satu hari nanti dia akan faham benda tu. Faham tak? Lama-lama saya yakin dia akan faham kenapa. Tapi saya rasa bagus untuk dia faham pada usia dia sekarang ni. Bila macam kami sini pun dealing dengan player-player dewasa ni kan, ada yang bila kita suruh buat agility, contoh agility training di mana dia kena buat footwork punya training, ada yang sampai datang jumpa saya, dia beritahu ini saya boleh buat sendiri coach. Itu saya rasa memang ada orang macam tu. So saya rasa kalau dia dah dapat kesedaran tu pada usia ni, saya rasa untuk training yang akan datang pun pada usia ni, mungkin dia dah meningkat usia sikit, saya rasa senang untuk dia faham, senang untuk dia hadam pasal training, macam disiplin training semua. So saya rasa pada usia ni memang usia yang sesuai lah untuk kita train macam mana disiplin. Sebab disiplin bukan semua orang ada lah. Supaya disiplin yang dia ada sekarang ni dia boleh bawa sampai putera dewasa nanti. Kalau saya sekarang dah tak disiplin, kenapa kita ni marah? Disebabkan kalau you umur dah 20 nanti, dah umur 25, satu hari nanti you jadi professional player, susah you nak ubah. Disebabkan berapa tahun punya gap ni you tak ubah kan. Macam tu lah. Tak? Tapi memang betul. Saya pergi interview kerja kan, contoh pada usia saya lah. Interview kerja apa semua, soalan yang ditanya oleh temuduga, dia bukan tanya awak belajar apa masa ni. Sebab saya ada dekat resume saya pernah buat coaching lah. So soalan dia adalah apa yang awak buat masa coaching, apa yang awak buat masa awak main wakil-wakil sekian-sekian. So actually benda tu bukan hanya kita je nampak di akademi je nampak, sebenarnya di pengambilan kerja ataupun di luar, orang nampak benda ni memang membawa karakter yang bertanggungjawab kan. Sebab untuk attend training perlukan komitmen yang tinggi kan. Betul tak? Betul. Sebab komitmen tinggi untuk datang turun training. Sebab ada certain orang dia dah bayar tapi masih apa nak turun training rasa demam apa semua, banyak alasan lah. Tapi untuk dia consistently turun training tu memerlukan komitmen yang tinggi. Itu saya cakap disiplin lah. Ini sebenarnya bila Putra dah kerja nanti, Putra akan nampak sebenarnya apa yang di-train oleh ayah sekarang ni, itulah yang akan Putra terapkan masa dah belajar. Abang kena cakap
kan, bagi tahu dia orang, kan, bagi tahu depa semua ni. Okey. Kenapa kita selalu marah disebabkan bab disiplin ni? Kan? Kenapa abah selalu ataupun coach selalu marah bila you datang lewat, you tak bersedia. Dan benda apa yang coach selalu cakap ataupun abah selalu cakap, yang ini kita susah nak ubah budak-budak Betul. umur bawah 12 ni. Mereka datang training disebabkan mereka rasa disuruh. Point ni paksaan. Disuruh. Sebab tu dia tak ada kesedaran sendiri kenapa aku nak kena datang awal. Kenapa aku kena datang awal? Sebab abah suruh. Tak kira abah marah. Ni dia, yang kita agak susah nak ubah pemikiran ni. So kalau dia rasa, aku kena datang training awal, aku kena disiplin sebab aku nak target sekian saja. Bukan sebab kau suruh. Bukan sebab ayah suruh. Betul tak? Kau selalu perasan ni. Bukan untuk coach, bukan untuk ayah, bukan untuk keluarga. Buat itu untuk kita nanti, besar nanti. Untuk tu lah semua. Itu motivasi lah selalu coach cakap lah. Ayah setiap hari selalu cakap. saya tengok video satu video, saya tak tahu sama ada ayah Tuan Hamim ataupun coach yang cakap dalam kereta tu. Tu saya. Tapi saya rasa benda tu memang saya sendiri pun share dekat group dengan bersama kita ni player lah. Actually satu kata-kata yang saya rasa menjentik lah sebenarnya. Itu supaya mind setting kita kena betul lah. Datang training bila kita buat untuk ayah, bila kita buat untuk coach, so bila tiba-tiba kita tukar coach ataupun kita duduk jauh daripada ayah, kita dah tak ada dalam benda tu. Sebab benda yang kita carry di setiap di mana kita pergi adalah diri kita sendiri lah. Betul? Itu rahsia tu. Abang cerita sikit kan, Abang cerita sikit kan, setiap kali sebelum tournament ke, sebelum lawan ke, kan, mesti buat kalau kita dalam motivation ni kita pergi macam terapi kan, semangat kan. Abang cerita sikit kat tu. Sebelum turun kereta selalu kena buat apa? Cakap apa? Sebelum turun kereta kena baca doa. Lepas tu jerit. Cakap masuk tandas seorang-seorang. Jerit kuat-kuat. Nak bagi rasa hilang takut lah. Itu tips untuk training ke atau tournament? Tournament. Kan selalu orang kalau tournament dia akan nervous, betul. Abang takut sangat. Pernah tak macam Putra masuk tournament, pernah tak ada rasa takut? Itu cerita ni yang ramai orang tak tahu sebenarnya. Soalan yang selalu orang tanya, Putra steady lah, tengok main tak ada rasa takut. Tapi sebenarnya itu kena tahu tu. Antara kalau saya cerita dengan kawan-kawan, dia ni sangat takut sampai tahap muntah tepi kot ni. Dia ada cerita sini. Okay. Betul tak cerita sikit? Tournament abang. Tak, first tournament sebelum masuk court ni, pergi kat belakang kan, yang sunyi, muntah dulu. Muntah? Lepas tu abang suruh tarik nafas dalam-dalam, selawat dulu. Lepas tu baru okey sikit. Lepas tu tengah main, muntah lagi. Muntah langkot ke? Muntah langkot. Itu yang bila saya cerita orang tak percaya. Banyak kali ni kalau Empire panggil Putra As-Solihin ready to play, love all, muntah tapi saya tahan baju bang. Banyak kali umur 8 sampai tahap macam tu. Dia memang ada masalah yang terlalu nervous. Kan? Abang ingat tak tournament pertama dekat Kedah, dekat KBA? Kan? Belum masuk dewan, baru masuk pagar. Turun kereta tu, terus muntah. Belum masuk dewan. Itu dia nervous sebab ada orang tengok? Ataupun bukan, dia macam fikir nanti bila kalah abang marah lah. Salah abang marah. Salah. Tak, dia macam-macam lah. Betul lah. Saya rasa sebab Putra letakkan terlalu banyak expectation dekat bahu kan. Ayah nak suruh menang kan, betul? That's saya pengalaman ataupun pembelajaran untuk saya sendiri as a parent. Yang ini kita boleh share dengan audience. Dulu kita tak ada experience, tak pernah bawa budak ke tournament ke apa. So expectation kita sangat tinggi. So kita tanya, kenapa dia takut? Jawapan dia simple je. Takut abang marah kalau kalah. That's why mungkin benda tu takut. So lama-lama kita as a parent belajar benda tu. Sebab dia punya tahap takut dia memang tinggi bang. Cakap betul-betul ni. Sampai bab muntah ni biasa sangat. Tengah main nangis, berhenti keluar takut. Dia punya muntah tepi kot, pengadil sampai geleng kepala tengok. Muntah tahan pakai baju saya ni banyak kali.
Dia punya. Orang tak percaya, tengok dia sekarang macam tak ada apa. Sampai sekarang still ada takut. Kalau tanya wife pun, balik Tok Wan dia tanyalah, ni Tok Wan bagi minum apa? Bagi minum air zam-zam lah. Macam-macam lah. Tok Wan Tok Wan bagi. mandilah, itulah jumpa ustaz. Tapi macam putra kat sekolah, kalau macam tiba-tiba kena bentang kat depan, ada nervous tu tak? Takut juga. Takut. Kami takut kalau tak ada persediaan. Okey. Contoh macam kemarin kot sekolah kan. Pagi-pagi tu ada buat majlis apa tau, vaping apa, dilarang merokok lah Okey, kan. Lepas tu cikgu tiba-tiba suruh panggil baca doa kat atas pentas. Tak plan lah, dia tak bagi tahu tak plan lah. Lepas tu? Dan tu kita takut lah. Sebab tak ada persediaan kan. Sama juga lah macam tournament kan. Kami takut kalau tak ada training. Kalau tak training. Kalau training kami dah okey sikit lah. Dia ada satu bukan penyakit, saya rasa benda something yang dalam diri kita lah, stage fright kan. Di mana kita tak boleh berada di atas stage ataupun orang tengok kita jadi nervous. Tapi kalau macam dia macam Putra ni, bila dah semakin banyak tournament dia masuk, adakah benda tu makin sama ataupun makin kurang? Ya, dia sebab saya dulu waktu umur dia 8 9, saya banyak bertanya kawan-kawan, coaches apa semua kan. Tapi kadang-kadang jawapan tu yang biasa saya dapat, dia kata this is a process. You tak ada jalan yang boleh cut terus dia punya nervous. Tak ada shortcut lah. So join lagi tournament dah berpuluh kali, beratus kali mungkin lama-lama. That's why saya macam mana nak cuba buat selain daripada training apa semua kat sekolah, saya bagi dia involve banyak benda lah, macam dia kata lah. Sampai jadi penolong ketua pengawas lah. Cuma jadi masalah baru pula, terlebih aktif, semua benda dia masuk kan, sajak lah apa semua. Tapi dia proses untuk macam you kata nak berhadapan dengan audience tu, dia lama-lama saya nampak ada perubahan. Ada kurang. Yelah, bab nervous ni pada saya itu normal kan. Normal lah. As a professional player pun tetap ada nervous. Cuma saya nampak dia terlalu ketara umur 8 9 tu. Kan asal masuk dewan je muntah, asal masuk dewan. Kita ingat salah makan ke apa ke. Tapi sekarang ni dia punya nervous muntah apa semua tu dah kurang. Dia nervous dia ke lain pula. Nervous tanya dah. Sekarang takut nervous apa pula sekarang ni? Nervous apa pula? Takut apa? Nervous atau podcast? Bukan. Takut malu kalah. Malu. Malu sebab kalah. Dia benda tu. Macam orang tengok dah doakan yang terbaik yang dekat TikTok kan, social media semua. Bila kalah dia rasa orang tengok macam malu lah, macam itu betul juga dia tengah lawan kan. Dia letak atas bahu lah, saya rasa expectation terlalu tinggi lah. Tapi saya suka tengok komen-komen di TikTok di Putra. Saya sibuk kadang-kadang nak cari motivasi, nak cari semangat saya tengok komen dekat video Putra. Ramai orang cakap saya doakan. Ya betul. It's very, saya rasa community badminton sini banyak yang support. Saya rasa mungkinlah kalau ada certain content creator dia letak video di tengah badminton, ramai orang kecam, ramai orang ni. Itu pun boleh jadi negatif juga. Tapi saya nampak macam adik Putra sini punya konten memang sangat positif lah kalau tengok pada pada komen kan. Itu saya rasa community badminton banyak support dari segi moral. And then macam adik Putra tengok tak komen? Ada tengok. Komen tengok tapi memang positif kan semua. Saya doakan apa semua. Mungkin sebab dia budak kot. Betul. Kan dia budak. Sebab kita tak pernah nampak di peringkat orang muda, di peringkat usia muda yang makin grow tau. Macam even BAM punya level pun kita tak pernah nampak dia orang punya training macam mana kan. So bila kita dapat tengok dari segi dia punya game apa semua, jadi orang macam excited lah untuk follow the journey lah, dia punya journey. Saya rasa kalau Putra buat journey harian training apa semua, saya rasa ramai yang akan lagi keep supporting lah. Okay. Jadi Putra, saya rasa untuk usia 12 tahun, saya rasa fizikal lah Putra ni, saya rasa ramai lah yang inginkan anak-anak dia juga sama dengan Putra punya fizikal. Kalau macam contoh training sekarang ni setiap hari ada sejam training. Betul? 2 jam je lah. Sejam 2 jam lah. Okay, baik. Kalau macam untuk pemakanan pula macam mana Putra? Pemakanan setiap hari susu wajib. Vitamin sebelum pergi sekolah tu kena makan. Vitamin bagi? Vitamin Z lah. Apa lagi makan lah? Kalau macam makan, ada makan telur ke apa pagi tak ada? Jarang lah. Jarang ada lah juga. Ada paksa juga. Paksa juga.
Lepas tu kalau macam makan ada pantang larang tak? Ya tak kasih ke apa? Oh ada. Ada? Chicken dish ke tak ada? Maggi tu. Maggi tak boleh makan? Maggi tak boleh makan. Itu saya memang saya pun tak recommend. Tapi pergi makannya. dah. Ada jugalah. Yalah kadang terlepas juga. Yalah. Lagi apa lagi pantang larang? Makan. Ais. Minum ais tak boleh. Minum ais tak boleh? Kurang lah. Saya kurang kurang. tak boleh sebab yang tu stamina nanti akan cepat penat. Banyak cikgu sukan dekat sekolah cakap jangan minum ais. Sebab nanti stamina turun lah. Cepat penat nanti. Mengah-mengah. Betul lah minuman berais betul. Kurang So lah. kalau selalu pergi kedai order apa air? Milo panas. Semua yang panas-panas. Panas lah. Milo bagus lah kan untuk ni kan. Kalau macam Tuan Hamim sendiri kalau macam strict kalau ikut pemakanan kepada putera ni ada strict apa? Ada juga sebab kita ni risau badminton ni selalu orang kaitkan dengan fizikal yang size tau. So kita ni genetik yang rendah, kecil. So banyak daripada dulu kerisauan tu ada. Kan alamak tengok you nampak putera ni macam steady kan, tinggi kan, tapi kadang-kadang kawan-kawan dia pun yang umur 12 ni saiz lagi besar kan. So selalu tanya coaches pun apa nak buat apa semua sebab genetik ni. Tapi kadang-kadang dia kata untuk badminton ni jaga makan and then exercise macam biasa, training macam biasa, dia akan grow budak tu. So kita tak adalah betul-betul kawal orang kata pemakanan tu tak ada kita kira kalori tak no, ada. no. Tak ada sampai macam tu sebab kita pun langgar agak kan. Kadang macam kata balik pada kesian. Kadang-kadang sampai terlalu kontrol, pedas tak boleh, ini tak boleh. Macam dia tak strict sangat. Cuma kadang geram tu kita paksa juga. Pagi at least telur, malam telur. Sebab kalau you tak tambah protein, you tak larat kan. Sebab tu macam mana susu, itu paling wajib. Susu fresh milk ataupun kadang-kadang beli susu das lady ke apa kan, itu wajib lah. Itu. Susu tu daily intake lah. Daily memang. Kadang-kadang kalau fresh milk sekotak tu sehari 2 hari je boleh habis tu. Yang tu memang itu dia makan minum macam tu atau minum je. Minum je wajib. Pagi, tengah hari, setiap kali nak pergi training susu. lah. Susu tu memang ni. Sebab telur tak lalu. Betul lah. Telur ni kadang-kadang dia boleh replace lah kan susu. And then multivitamin lah, banyak multivitamin tu je lah. Itu setiap hari makan lah. Itu. Ada wajib lah. makan apa? Kismis ada. Ada kat sekolah. Cikgu jual. Saya ingat zaman kita zaman kecil dulu kan, kismis lah dulu 7 biji lah. Ini Okay, kalau macam kat sekolah macam tadi kami bagi tahu, apa putera pun banyak terlibat dengan apa sebab perception orang di mana kalau anak kita fokus pada sukan dia dah tolak tepi dah pasal di sekolah punya aktiviti belajar saya rasa benda ni berlainan dengan putera lah. Kalau macam putera ni dia terlibat dalam apa lagi dekat sekolah? Rasanya kalau kat sekolah tu abang cerita sendiri lah. Okay, putera sila apa? Banyak Kata ketua apa? Penolong pengawas. Cakap abang penolong. Kami penolong ketua pengawas. Yang tu pun nasib tu. Nasib lah. Mana ada pelantikan tu mesti sebab awak lain mana boleh macam tu. Ini kan dah sangat. Kenapa nasib? Kenapa? Cuba cerita. Sebab kan penolong ketua pengawas ni dia kena ambil sukan dengan akademik pun kena juga ada kan. Balance balance kan. Tapi kami ni akademik kurang Kurang. Yang ketua pengawas tu akademik dia okey. Dia selalu nombor 1 lah dalam kelas kan. Lepas tu dia tak ada sukan pula. Dia tak main sukan. Dia memang tak main sukan. Lepas tu teacher tu cakap nak buat macam mana pun kena pilih juga kami. Sebab kami ada akademik kan. Akademik pula apa? Sukan lah. Lagi masuk. Lepas tu ada juga terlibat dalam co-curriculum punya ni. Ada. Apa lagi contohnya? Lompat tali skipping lah. Skipping. Lalu kalau cikgu tak ada, kami lah tolong lead lah, tolong jadi jaga. Jadi guide lah. Okey lah. Itu sebenarnya kan. Kalau tengok pada ni, orang yang memberi instruction kepada orang tu, saya rasa bukan something yang senang lah. Bukan semua orang boleh buat. Putera rasa bangga tak boleh guide. Bukan semua orang boleh buat tau. Leadership. Leadership saya rasa untuk berada di depan, untuk bagi instruction kepada orang,
Even kita sih pun di level-level 20-an pun kadang-kadang nak berada di depan tu takut kan. Masih ada lagi stage fright apa semua. And kalau dia dah boleh start, sebab saya tahulah sebab mungkin dia forte dia kat situ. Dia punya kelebihan dia dekat bahagian sukan. So dia boleh berani. Ya, betul. Itu punca dia. Bila dia aktif dalam sukan, membuatkan karakter dia lebih berani untuk berhadapan. Itu tujuannya. Itu yang kalau bab tanya aktiviti apa lagi selain badminton kat sekolah, saya rasa semua sukan dia masuk kan. Sampai kita yang marah. Balik rumah tunjuk surat. Kami masuk ni. Bola baling. Dulu pemilihan bola masuk. Lomba lari. Sukan merentas desa. Itu kalau yang co-curriculum kan. Masuklah nasyidnya lah. Puisinya lah, silatnya lah, sampai kelas berenangnya lah, itulah ini. So cuma kita bagi tahu untuk fokus tu badminton lah kan. Tapi saya tak halang sebab saya rasa macam itu untuk dia grow, untuk dia expose, kenal lagi dunia lain. Macam tadi kata tentang leadership, dia belajar setiap benda yang dia join tu, pada saya dia ada something. But untuk target for sure badminton lah. Betul. Saya rasa benda tu pula benda tu secara tidak langsung train dia. Kalau macam contoh bila di universiti kan, kita ada banyak projek-projek di mana kita kena buat pembentangan semua. Kalau kita, saya rasa di zaman saya pun ramai yang masih kekok lagi, tak berani nak bercakap depan kan, presentation. Saya rasa kalau Putra ni belajar dah sampai umur tu, saya rasa dia memang dah boleh. Dia selalu ikut saya. Jelah ayah dia pula saya buat program training ke apa kan. Saya kadang-kadang selalu bawa dia juga. Duduk kat depan bagi dia. Yalah, betul lah. Tapi memang takut tu kan. Bagi dia mat macam ni pun kadang-kadang ni. Tapi saya yakin lama-lama dia ni lah. Dia pembawakan dia lah kan. Kalau karakter dia bila dia masuk court, dia boleh bagi 100%. Betul. Sama juga saya rasa bila kita bagilah apa challenge pun dia mesti buat 100% ni. Betul. Cuma nanti kalau boleh kita balance lah, sebab saya rasa bila dia dah terlibat banyak kan, macam Putra belajar sekarang darjah 6. IPSR lagi tak ada. Sekarang dah tak ada IPSR. Sebab tu kan kita kan sekarang nak ukur dia punya level tahap tu pun tak tahu kan dia ni pandai ke, level tu macam mana kan. Tapi so far macam soalan tu dari segi balance antara akademik dengan sukan tu tak adalah saya rasa ketinggalan sangat kan. Sebab macam tuition apa semua saya hantar. That's why kita kata masa dia masa budak ni pack very pack. Balik tuition, dari tuition tak balik rumah, terus ke dewan training. So kita punya rutin transit situ je memang macam tu, terpaksa dia tu untuk balance kan akademik. Kadang-kadang memang penat lah balik training, daripada dewan training mandi dekat dewan, terus pergi ke tempat tuition. Tu dah biasa dah. So kalau takkan tak balance kan. Yang tu lah. Putra pergi sekolah mesti beg besar kan, baju bawa semua. Ke bawa beg raket je pergi sekolah. Juga sebab sekolah dekat dengan rumah kan. Sekolah dekat lah. Macam Putra saya ni balik sekolah, cuba cerita sikit. Balik sekolah, lepas tu pergi ke mana pula betul? Training balik sekolah terus ke training. Training dekat dewan dekat rumah lah. Jauh sikit lah, dalam Jauh 10 sikit. minit macam tu. Itu ayah hantar? Ayah kadang-kadang dia tunggu. Tunggu sampai habis lah. Yelah, ayah pun main badminton juga. Okay, kalau macam contoh ini maybe nak dapat pendapat daripada Tuan Hamim lah. Ada orang cakap sukan sekarang ni yang paling popular and common lah, saya rasa sejak daripada zaman dulu lagi, adalah bola sepak lah. Betul. So ramai lagi orang tak nampak badminton ni adalah salah satu sukan di mana sukan yang boleh menjadi pilihan kepada kanak-kanak pada umur. Saya rasa ada yang even akademi kami pun ada yang start daripada 7 tahun lagi yang start badminton. So saya rasa tiada halangan kepada usia sebenarnya. Cuma macam nak dapatkan pandangan Tuan Hamim, apa perception Tuan Hamim kepada badminton kepada orang yang usia muda? Macam tu. Sebab badminton ni senang kan. Senang ni maksudnya ada 2 orang jalan kan. So memang kadang-kadang perception, especially Bumi Putra yang merasakan badminton ni adalah satu hanya sukan saja, bukan career kan. So kenapa kerana apa, mereka tak nampak sebenarnya yang badminton ni boleh memberi satu career yang baik ke anak-anak. Sebab tu parent ni dia tak nak ambil risiko daripada kecil. So dia hanya anggap
badminton ni satu aktiviti atau hobi saja. Kan, tapi serta-serta parent yang memang involved dalam dunia badminton ni, dia tahu kan, ada kejaya yang bagus. Tak sebagai pemain pun mungkin macam saya kata, kenapa kalau tanya saya sendiri, kenapa saya ceburi bidang badminton untuk anak? And pertama sekali, saya bukan at my first punya target, saya bukan nak dia jadi pemain national atau pemain dunia. Saya nak dia expose dalam dunia realiti sebenar kehidupan itu. So orang tak nampak sudut dia macam tu. Sebab saya rasa dengan sukan, especially badminton ni, dia akan bergaul. Tadi kita cakap dia akan bergaul. Dia jumpa ramai orang. Yang kedua, dia disiplin. Bangun pagi. Kalau tak ada badminton, saya rasa sana sini. So saya bukan nak target yang pertama tu untuk dia pergi sebagai world number one atau apa. Saya nak dia kenal dunia. Kenal orang, disiplin, masa, karakter, pembentukan karakter. Sebab kita nak ubah as a parent ni pun susah. So saya nampak badminton ni senang. And then saya tengok tak perlu nak setting. Kalau macam saya dulu pun main futsal, main bola, nak kena tunggu ada 12 orang, 10 orang, you nak kena hantar. So, macam badminton, every day you boleh main, kat mana pun boleh main. So kita, abang kita try lah badminton. Mula dari situ. Dan makin lama saya tengok, badminton ni sebenarnya skop dia besar. Bukan saja dalam dewan, tapi dia banyak channel tau. Sebab tu saya rasa macam parents yang masih lagi ragu-ragu kan nak hantar anak main badminton. First, jangan letak saya hantar badminton sebab saya nak jadikan anak saya world number one. So itu yang buatkan kita rasa macam pressure ataupun benda tu susah. So cuba kita letak dulu, saya nak anak saya ni jadi orang yang betul. Kan? Anak saya ni main badminton supaya belajar kenal orang, belajar hormat orang, belajar tentang kualiti masa, belajar tentang so itu step by step. So dari situ saya rasa kenapa saya nak putra macam dan secara peribadi memang saya nampak perubahan karakter tu. Ya baik. Setiap tahun dia benda yang paling ketara adalah kerana badminton, saya rasa dia matang lebih awal daripada kanak-kanak yang usia yang lain because of badminton. Sebab saya tengok dalam gelanggang dia boleh jadi umur yang berbeza. Betul kan? So putra mungkin bermain dengan orang yang umur 20-an kan, betul. So bila kita main sekali, kita bukanlah kata dalam court saja, di luar pun mungkin kita bersembang kan. Mungkin putra boleh share sikit pengalaman duduk main dengan tim putra. Adakah kanak-kanak je? Ada dewasa? Ada yang umur 15. Macam mana putra bawa diri untuk main social game ke apa dengan dia orang ke macam? Senang. Abang cerita kan, dia orang nak tahu kan, kebanyakan budak-budak ni bila main dengan orang besar dia takut. Kan? Dia terbalik bang. Dia terbalik. Ada cerita sikit. Bila lawan dengan orang besar, kita tak takut. Bila lawan dengan sama umur dengan kami kan, dia rasa takut. Sebab bila lawan dengan orang besar, kami kalah tak apa. Sebab tak pressure kan. Sebab kami kan budak kan. Kalau kalah bila dengan kawan-kawan ni, dia rasa macam takut sikit lah. Sebab kan umur sama kan. Bila dengan orang besar Tapi bagus mindset tu. Dia terbalik. Itu saya cakap, dulu tujuan saya bagi dia gaul dengan geng-geng amatur ke veteran ke, nak hilangkan rasa takut. Sekarang dia terbalik. Sebab bila saya selalu tengok balik postmortem kan, bila dia tournament lawan yang kategori amatur ke apa kan, dia main sangat baik secara peribadi. Tapi bila dia main kategori umur dia, tak baik. Sebab pressure tadi. Pressure lah betul. Dia rasa macam, aku tak boleh kalah ni. Kan? Itu yang selalu. Kalau kita selalu sembang, saya pun dengan dia selalu sembang. Tengok balik abang main video. Tengok video balik. Kenapa bila you main level yang open ataupun yang kategori orang besar, you main tak ada pressure. You akan tunjuk. Tapi bila dia main dengan budak-budak ni, dia start ni. So dia terbalik. Saya rasa dia pun letak expectation tinggi. Awak nak menang kan? Terlalu nak menang. Itu kan orang kan. Yalah sebab saya rasa saya tengok video putra main dengan dewasa, memang nampak lah dia memang way more better lah daripada betul. Dia jadi orang besar. Dia jadi orang besar. Betul. Tapi mungkin sebab masa tu putra punya dalam kepala is menang atau nothing. Tapi kalau macam lawan yang dewasa dengan level ni, dia kata nak kena menang je. Kalau kalah habis. Kalau kalah habis. Saya rasa dia ada bagus dan buruk dia jugalah. Mungkin
mungkin bila dia lawan sama umur dia, sebab dia akan main dengan kategori lagi kan. So dia terlalu letak berat sangat dalam kepala, and then dia jadi satu pressure, bahu berat sebelah lah jadi kan. So bila dah start kalah apa semua, dia dah jadi macam down apa semua. Kalau macam Putra ada a few game yang pernah kalah, so macam mana Putra naikkan semangat balik? Training lebih keras. Itu saya macam sebagai bila jumpa lagi yang dulu kami kalah tu, kami target nak fight lagi. Nak fight lah, bagi menang lagi. revenge lah, berendam lah. Tapi betul lah sebab ada certain orang tu bila dah kalah, dia dah down, ada gantung raket lah apa. itu saya rasa benda tu tak ada dekat Putra lagi kan. Putra kalau sekalah, Putra akan push lagi. Betul. Tapi nangis dulu lah. Dulu nangis kalah mana Malaysia sikit. Tak, sebab orang tengok yelah on kamera ataupun media sosial ataupun video, nampak dia steady kan. But behind the kamera ni orang tak tahu sebenarnya. Dia yelah normal lah budak kan, kalah dari umur 8, 9, sekarang ni pun kalau kalah dia tetap ada macam cerita sikit kan, selalu lah rasa ada nangis. Dulu ni waktu tu kami 9 tahun kot, kami dah training dah memang prepare untuk tournament lah. Tiba-tiba jadi takut, lepas tu kalah first round, main tak betul kan. Lepas tu ayah marah. Duduk dekat dalam kereta tu, ayah suruh baca Al-Fatihah sampai rumah. Lepas tu balik 2 hanger patah. Ayah tiba. No. Betul. Patah patah. Kuat dah. Tapi Putra rasa disebabkan patah 2 hanger tu, Putra jadi lagi bagus lah kalau lepas tu. Macam pengalaman lah. So, supaya lepas ni tak boleh kalah lah, kena menang. Akan training betul-betul. Dia bukan, kadang-kadang parent ni pun kena faham kan. But dulu kita tak faham. Betul lah. The proses kita tak ini sabar. Nak sulung kan? Ya, nak sulung. Dan first experience untuk badminton kan. Kita tengok orang lain, kenapa budak lain bagus, kita dah hantar training hari-hari. So expectation kita bila on court yang main tak sampai pun 15 minit, kadang-kadang 20 minit macam ni you perform. Bukan soal kalah tu, kita rasa macam gerak kan. Tapi lama-lama dulu tak boleh nak terima kan. Sebab tu kalau tanya dia buat kena marah ni, so dia kita sendirilah. Kalau nak marah lah, tu hanger patah lah apalah, tu kita buat kan. Tapi yang kita nak share kadang-kadang dengan parent ni kan, kita marah bukan disebabkan dia kalah. Kalah memang semua boleh terima, kita faham ada menang kalah, kita pun selalu involve dalam sukan, menang kalah. Tapi yang kita tak boleh terima kadang-kadang sikap tu. Parent usaha sungguh-sungguh kan, sambil lewa nak lawan, pakai kasut pun nak tanah, buat warming up pun tanah, bila main tu langsung tak ada karakter yang macam mana kau training. So kita rasa macam, oh ini kau bagi kita buat macam ni, kita buat macam tu, kita bagi macam ni je kau bagi. Bukan soal kalah, tapi kau bagi macam ni je, aku bagi maksimum ni. Tolong kau nak bagi kau menang apa semua. Last sekali bila lama-lama dah lepas 3 tahun 4 tahun kita faham. So saya banyak communicate dengan dia. Saya banyak bersembang. Okay, kalau kalah duduk cerita dulu kenapa kalah. So apa you rasa? Saya sekarang banyak guna kita kaedah yang diplomasi sikit ataupun bersembang. Itu dia jadi. Tapi dulu waktu 8 tahun 9 tahun tak boleh, dia tak faham. Sebab benda tu baru lagi, dia tak cukup. Itu yang makin lama dia kalah, dia dah tahu dah. Dia tahu saya tak marah dah. Dia kalah tapi kau jawab. Kau cerita dulu kenapa kau. Tapi mungkin sebab Tuan Hamim nampak dia sebenarnya dia boleh bagi 100%, tapi pada tournament tu dia tak bagi full. Dia tak bagi full. Banyak faktor lah. Contoh, saya bagi contoh aja. Coach dah selalu cakap 1 day atau 2 days before tournament, you jangan pegang handphone. Bukan saya cakap besok pagi nak tournament, malam masih lagi handphone kan. Pagi suruh bangun awal, suruh buat warming up, lari dulu tak buat. So you tahu kenapa you kalah. Tu yang buat kita marah. Kalau you buat semua benda tu and then you main sungguh-sungguh, you bagi 100%, you kalah, tanyalah tak marah. Tapi tak dengar cakap, duk rasa bagus sangat. Enggak. Apa lagi pengalaman Putra kalau kalah, apa lagi ni Putra buat kalau kalah? Nangis lah. Nangis tu dalam bilik nangis, ya. Merajuk dengan ayah.
Ya, kena marah ya. Tapi Putra rasa bila kalah tu, adakah sebab Putra memang tak hebat ataupun Putra tak bagi full 100%? Tak bagi full lah. Tak bagi full. Sepatutnya boleh buat lagi kuat lah. Cuma dia macam fikir kalau kalah nanti dia takut kalah lah. Takut gila, takut kalah. Sebenarnya takut kalah tu actually macam cakap lah, kalah menang ada pertandingan lah. Cumanya saya rasa kalau Putra untuk next punya game kan, maybe Putra rasa bukan masalah menang atau kalah. Putra kena fikir yang Putra kena bagi 100%. Kalau kalah dia maksudnya 100% Putra tak cukup lagi lah. Kena training. Jangan fikir menang kalah. Main satu-satu. Main sampai sekarang ni coach dia dari Indonesia dia kata untuk Putra ni start tahun depan ni cuba cari kalah. Maksudnya dia suruh pergi tournament yang besar, yang umur atas supaya dia kalah. Dia nak yang itu untuk ni. Sebab bila dia selalu menang, boleh kata kalau pergi tournament yang umur dia ni kadang-kadang umur atas pun ada menang juga. So coach dia kata okay, start next year kita ubah. Putra kena cari kalah. Bukan suruh dia kalahkan. No. Maksudnya dia kena pergi yang memang betul-betul confirm dia kalah kalau pergi tournament ni. Sampai macam tu. Dia nak ubah dia ni. Supaya dia ada rasa yang dia nak lagi. Tak duk rasa macam dia macam challenge diri dia sendiri lah kan. Tapi sebenarnya pepatah orang lah kalau orang yang berjaya adalah orang yang pernah tersungkur banyak kali. Saya rasa itulah coach awak tu nak cuba sampaikan benda tu lah. Maksudnya it's okay untuk kalah, tapi you learn everything. Setiap tournament yang kalah tu belajar kenapa. Kalau macam Tuan Hamim sendiri memang setiap game akan record dia punya game lah. Selalunya saya record lah. Macam saya sendiri, saya memang recommend orang untuk bila tengah game kan, dia orang pasang lah tripod, pasang record kan, supaya dia boleh tengok, dia boleh buat postmortem game apa semua. So, adakah Tuan Hamim recommend kepada orang luar untuk record juga? Ya, dia dulu kadang-kadang persepsi lah. Saya kata persepsi ni susah nak ubah. Nak tunggu player ataupun anak tu betul-betul bagus baru nak record nak ni kan. So tak boleh. So pada saya kan sekarang zaman yang you kena feel the moment tau. Daripada umur saya ada, daripada dia pakai spender balik sekolah tadika pukul, saya ada video-video tu yang saya anggap moment. So dulu nak rakam bila dia tournament, kita rasa macam alah main pun macam ni lagi, malu lah kan orang tengok. Dulu persepsi tapi lama-lama saya rasa moment ni kita yang nak tengok, dia pun nak tengok. So sekarang bila buka balik every tournament sama sekarang dia tengok, kadang-kadang senyum sendiri, gelak sendiri tengok balik. So memang sepatutnya ada. Kalau you serious habis tournament tanya dia okay, malam duduk tengok balik you main kat mana. Sampai saya pernah setiap point yang you dalam video ni ambil buku tulis. Tanya dia satu point, kenapa mistake, okay tulis mistake. Point kedua, kenapa hilang? Macam ni. So menarik. So detail. Saya ni memang suka detail. Sebab apa? Kenapa you kalah? Lepas tu tak tahu jawab. Saya naik angin lah, geram. Kau kalah, tapi kau tak tahu kenapa aku kalah. So tengok balik video. Itu yang jadi game yang shock sendiri tu kan. Kadang-kadang sebab kita tak tengok game kita kan. So dia tak tahu. Kita kalah, kita tak belajar apa-apa kan. Sebab macam Tuan Hamim cakap tadi lah bila dia dah tergelak, dia senyum sendiri tu, video dia yang lama mungkin dia dah tahulah macam game aku dulu macam ni. Sepatutnya sekarang ni lagi way better lah kan. Itu bila dia senyum tu maksudnya dia dah improve lah sebenarnya. Dia dah tahu itu kekurangan dia semua. Macam Putra ada save tak video-video lama pernah main? Ada memang suka. Itu sebenarnya saya pun sendiri galakkan lah kalau macam kita buat friendly semua kita galakkan player supaya angkat tripod, pasang tripod, record. At least untuk postmortem kita ada something yang kita boleh tengok. Cuma saya rasa kita boleh terapkan lah yang kena tulis tu apa mistake apa semua kan. Yalah, kalau game-game penting tu memang game-game yang sedap lah, kita kata game-game yang sedap tu memang saya cuba untuk postmortem tu secara detail. Dan kebanyakannya saya nampak kita yang banyak bercakap, kita yang banyak buat postmortem, tapi budak tak. So kita nak budak ni sendiri yang boleh cerita balik kenapa aku hilang point pertama, kenapa aku buat silap ni. Kita boleh, sebab kita, contoh macam you sebagai coach,
mesti you boleh explain kenapa you buat silap. But kebanyakan saya tengok budak ni dia tak tahu. Maknanya kosong, tak tahu kan. Oh, kenapa aku pokoknya dia tengok je. No. So kalau saya ni tengah cuba, maksudnya okay, training tu dah jalan, but daripada video yang kita record tu, how budak ni nak explain balik kat kita. Abang Putra, you cerita balik, you main macam mana dari 1 poin ke 1 poin. Kalau you tak tulis, you tak boleh cerita. So dia cerita 21 poin. Tak kira lah apa you nak tulis, you tulis. Saya sampai macam you janji you tulis. Baru saya tak marah. Kalau tak, kalah. Kenapa kalah? Buat tak tahu je. Itu saya marah. Itu kebolehan untuk identify masalah dia. Betul, yes. Identify. Kalau dia tak nampak di mana salah dia, itu mungkin itu yang jadi short dia dah dia tahu dah. Kalau dia tak ada jawapan, memang saya mengamuk. Sekarang ni macam mana pun dia kena cari jawapan. Dia cari jawapan juga. Oh, saya buat silap. Oh, net ni sepatutnya kat atas. Oh, ni sepatutnya. Macam tu. Lama-lama baru dia belajar. Kalau saya tak ambil video, macam mana pun susah. Budak cepat lupa. Yelah. Kadang bila dia dah tahu mistake dia kat mana, dia try avoid lah untuk game seterusnya kan. Kadang-kadang kita boleh tengok, kita tak perasan unforced error sebenarnya banyak. Tapi disebabkan kita tak tengok video kita, so kita jadi macam shock sih kita macam main yes. Sepatutnya benda yang unforced error tu yang kita boleh elakkan, kita boleh elakkan lah. Yelah, betul. Dengar tu. Nampak Putra dah menguak dah. Mungkin kita nak tanya soalan kat Putra dah. Okay Putra, ini saya tak nak ayahnya jawab saya nak Putra jawab. Okay, ada tak momen yang Putra tak boleh lupa kan? Di mana-mana tournament lah, sama ada kalah ke atau menang ke, boleh share tak? Momen tak Momen lupakan. happy lah. First tournament, waktu tu umur 8 tahun, menang dekat mana? Subang kan? Subang. Subang. Time tu lawan India. India. Time tu dah nak menang dah. Time tu dah nervous. Macam, takut kalah nanti. Lepas tu kita fikir apa? Kami buat yang terbaik. Lepas tu main champion. Dan tu lah first champion kami lah. Kami rasa happy sangat. Lepas tu lepas habis tournament tu, malam tu terus kami pergi tournament yang kedua pula. Dan nak walk over lah time tu. Nak walk over, nasib baik sempat lagi 5 minit lah. Lepas tu kami main menang lagi satu. Menang juga. Lepas tu itu dua kali straight dah. Betul. Tapi bukan champion lah, tournament kedua tu menang first round lah. Okay. Lawan bawah 12 time tu. Dia umur 8 tu. Lepas tu second round tu kalah, nangis lah. Nangis. Lepas tu ada kawan ayah tu, dia cakap tak apa, kecil lagi. Nanti buat yang terbaik untuk ayah. Tapi macam mana umur 8 masuk tournament bawah 12? Itu 4 tahun lagi tu. Mungkin lawan masa tu yang umur 12 lah. Tapi yang champion tu sama umur kami lah. Itu itu tough lah sebenarnya, kompetisi yang tinggi lah. Abang paling banyak dapat duit, ingat tak? Yang tu umur 10 kan? 11. Umur 11. Cerita. Yang tu dekat je dengan rumah kami kan. Main 2 kategori. Kejohanan Persatuan Melayu Kedah. Badminton Kedah. Main 2 kategori. Lepas tu final, dapat masuk final 2 kategori tu. Satu bawah 12, satu bawah 14. Lepas tu bawah 12 tu dapat champion. Champion tu dalam 400. 400 bawah 12. Lepas tu bawah 14 naik Johan. Tu berapa? 200. 3. Total 700. Raket. Banyak tu. Raket lagi dapat. Lepas tu terus belanja apa makanan. Betul lah tu. Itu yang first kali kena buat. Itu paling banyak dia dapat lah. Manis sangat lah tu. Itu umur 11 tahun. 11. Sekarang 12. Tahun ni ada menang tournament tak? Banyak kan? Banyak juga. Boleh share sikit. Awal tahun. Abang ingat semua main tau. Sebab kita ada buat buku dia tau. Buku duit dia tau. Buku duit, bukan? Simpanan masa tu. Dalam masa yang sama, kita pun nak dia belajar dari segi financial management tu. Kalau tak bang, biasalah. Ini akan jadi star ni one day. Dia kena ada. Saya ajar dia. Abang cerita sikit sampai duit kan, saya buatkan kad dekat dia. Kan, suruh simpan duit. Abang cerita sikit
kadang-kadang orang nampak kita ni nak buat duit je. No, saya ajar dia sampai every time tournament saya akan calculate depan dia. Berapa costing satu tournament. Kan? Dia dapat duit menang, dia akan tolak duit penyertaan tanya dia. Sampai macam tu tulis. Sampai dia kata, baki tinggal RM20 je. Baru you tahu how struggle banyak parent yang nak bawa anak-anak tu. Itu kalau menang. Kan? So that benda-benda macam tu saya banyak ajar dia. Kan? Sebab tu bila dia rasa hargai usaha bapak ni, kan? Bukan senang. Nak dapat duit apa semua. So tanya dia kadang-kadang bila dia menang, duit dia buat apa kan. Baru dia rasa sendiri benda tu kan. Betul abang kan? So abang tu tanya lagi tadi kan, apa lagi yang paling pengalaman ni, pengalaman pahit ke? Pengalaman pahit bang. Pahit. Yang tadi tu lah, yang rotan sampai tu. Yang tu lah, tak boleh lupa. Tak boleh lupa lah. Kada ni ada bekas-bekas. Ada. Okey, kalau macam contoh joint tournament apa semua, kadang-kadang Putra ada letak tak perception, ada letak dalam kepala tak aku nak menang game setiap kali game? Tak ada. So maksudnya bagi yang terbaik saja. Buat yang terbaik lah. Itu bagus sebenarnya kalau bila kita letak dalam kepala nak champion, kita jadi pressure. Ada pressure. Selalu macam tu kan. Tu yang jadi kalah kan. Tu yang jadi kalah. Kadang-kadang game ni sepatutnya kita enjoy je. Bukan enjoy maksudnya bukanlah kita main power jalan, tak lah. Maksudnya kita bagi segala apa yang kita training, itu yang kita nak persembahkan. Lepas tu macam sekarang ni Putra ada brand apa sekarang ni? Ada dapat? Fleet. Ada. Macam mana perjalanan dapat sponsor Fleet tu? Tu pun kawan ayah juga yang tolong. Okay. Cina lah yang tolong tu. Dia itu masa tu dah start buat TikTok lah. Start lah. Facebook yang Facebook lah. Ada video Lepas lah. tu Fleet panggil lah untuk Fleet panggil. Kontrak lah. Photoshoot. Lepas tu terus sign lah. Sign kontrak tu. Ada lagi tak Putra rasa yang umur kanak-kanak yang sama umur dengan Putra yang dapat sponsor Fleet? Tak ada. Tak tahu. So sebenarnya dalam Malaysia ni Putra ada seorang je. Atas individu lah. Ada individu lah. Selalu kelab lah yang banyak. Selalu kelab, betul lah. Ini atas individu. Okey lah. Actually saya rasa satu je lah kat Malaysia ni, kalau yang setakat kita tahu lah. Saya pun tak pernah dengar pula sebenarnya yang untuk yang umur 12 tahun ke bawah lah. So apa perasaan satu dalam Malaysia ni? Bangga. Ni kok ada lagi yang nak sponsor lagi kan? Bagi tahu lah. Ada ni Putra teringin tak nak pergi main ke international? Teringin. Negara mana yang paling nak teringin pergi? Indon. Sebab situ banyak kelab kan. Banyak kelab. Banyak kelab. Lepas tu nak training juga dengan diorang macam mana kan. Sebab Putra punya coach Indonesian. Indon. Nama apa? Bagi saya sikit nanti. Coach Hendry. Coach Hendry. Seorang je coach? Seorang. Indonesia kat mana dia? Surabaya. Tapi betul Indonesian, even dekat saya pernah pairing kat sini pun coaches dia adalah Indonesian lah kebanyakan. Okay. Pernah tak bercita-cita sebelum ni nak dapat sponsor Fleet tu? Pernah lah. Pernah. Tapi ada target ke brand-brand lain tak? Ada. Brand apa? Li-Ning Sekarang pakai raket Li-Ning. Fleet ke? Fleet lah. Lagi. Tak boleh nanti kena brand. Okay lah. Actually sponsorship ni dia kalau kita benefit kepada brand tu akan datang kepada kita lah sebenarnya. And saya rasa tak mustahil mungkin bukti video ni saya rasa dalam next ataupun next year ke atau next 2 years ke, saya guarantee adik Putra akan dapat sponsor lagi besar. InsyaAllah saya doakan lah daripada ni. Okay, kalau macam contoh tadi sebelum ni punya episod lah kami tanyalah guest. Macam contoh siapa idola Putra? Idola saya Okuhara, Jepun. Okuhara, okey. Yang perempuan kan. Kenapa minat dia? Sebab perempuan. Bukan. Sebab markah. Sebab dia pun taklah tinggi sangat kan. Macam player macam Pusala India tu kan. Tinggi-tinggi. Saya suka dia sebab dia lincah. Dia lincah. Lepas tu dia pun okey lah. Suka lah tengok game dia. Suka dia main lah.
Okuhara itu player perempuan, yang lelaki ada tak? Lelaki lah. Lelaki. Dia suka perempuan. Tu Dia saya- suka dia Ginting. ginting. Sebab Kenapa ginting? semua kecil-kecil lah. Saya Oh, suka dia kecil-kecil suka sebab yang- dia lincah kan. Sebab Gabi pun taklah tinggi kan. Yelah untuk sekarang. Tapi Ah. saya rasa Putra ni soon tinggi sebab Putra dah bersukan. So dia actually kebolehan untuk tinggi tu sebenarnya lagi tinggi lah sebenarnya. Tapi saya rasa ginting sini Taklah memang pendek sangat kan. betul. Dia tinggi. Game dia pun game yang double stroke macam kalau tengok ginting kan. Ada training ada buat double stroke dah? Oh ya dah. Ada buat dah. Macam. Training Ini banyak. Kami pun tak berani sentuh lagi modul double stroke ni. Pada sejak bila dah ready baru kita sentuh kan. Yalah, double stroke. yalah. Kalau training paling suka modul dengan coach ni, modul apa paling suka? Dengan coach mana? Coach apa cerita? Sendiri lah. Coach Andri apa training yang paling suka sekali? Oh, Training. smash. Smash. Sebab dia banyak tumpukan speed. Sebab game dulu kan dia macam lobby. Sekarang coach banyak attack. Suruh training speed attack. Itu je. Putra kalau diberi pilihan contoh mewakili Malaysia, Putra nak pergi main single atau double? Kami lebih suka double lah. Tapi kalau nak selection untuk masuk tu, mereka akan pilih single kan. Tengok single. Tentukan kepada coach Tapi lah. kalau training modul adalah kepada single atau double? Single lah. Tapi saya rasa tengok pada footwork single, sebab single ni very rare player lah untuk dapat. Sebab saya rasa kalau training di luar pun memang kebanyakan akademi fokus kepada double kan. So training single. Training single. Footwork cantik lah sebenarnya. Training dengan coach memang single lah. Coach cerita kat abang. Coach Nah, sekarang cerita sikit kalau training apa je coach buat kalau training. Macam Kalau start contoh kalau training pukul 5 lah. Pukul 5 tu baru start. Pukul 5 start selalu buat apa? Warm up. Forward dulu. Footwork 5 set atau 3 set dulu. Lepas tu Time tu dah lencun lah. belum pakai shuttle tu lagi kan. Baru buat footwork kan. Dah lencun lah. Penat lah training dengan coach. Tapi kena tahan lah. Nak macam mana? Selalu kalau satu training berapa orang? 4 orang. Kalau training tu Saturday semua ada buat lah. Tapi betul, saya sini pun duduk bila duduk buat coaching dekat Shah Alam pun, player kita masih lagi tak ready sebenarnya untuk buat pukulan, tapi diorang dah nak skip footwork, dah tak nak buat footwork. Sebab dia rasa macam benda tu simple. rugi. Saya datang Dewan kena buat shutteran. Dia rasa padahal benda tu itu saya rasa penting. level state ataupun level ABM player pun Masih 1 lagi. jam sebelum hand tu masih lagi footwork kosong. Betul, apa itu semua memang kan. itu memang antara Wajib lah. compulsory lah, wajib lah di setiap Rutin ni kan, rutin. Sama dulu Ha. dia pun rasa pick up shuttle through balik. And dia rasa Itulah akan terikut bila nanti tournament kan. Macam ambil shuttle dekat belakang kan. Dia akan terbiasa nanti bila dalam tournament kita akan ikut step-step tu. Penggunaan kaki je kan yang tangan kanan ke kiri? Kanan. 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 Penggunaan kaki bila backhand kaki kanan ke depan apa semua. Itu masih lagi, even dewasa pun masih lagi ada yang semeh terkangkang lagi yang tak tukar kaki, apa tak switch kaki kan. Scissor jump semua kan. So tak ada. So actually benda tu masih lagi untuk peringkat dewasa pun, walaupun dah tengok video, dah pergi training, masih lagi ada silap benda tu. So saya rasa memang footwork ni antara yang belajar wajib kan buat. macam Putra dulu ni memang saya hantar banyak coach juga sebab saya kerja banyak pergi sana pergi sini, so waktu cuti bawa dia pergi sini, pergi training ke sini ke sini, so dia pun belajar banyak ni jugalah. Tu dia selalu melawak dengan dia kan, abang banyak coach apa paling abang suka kan. Sebab kalau dengan saya memang personal lah. And even saya ingat waktu pandemik 2 tahun 3 tahun memang training saya sendiri, training dia 2 tahun 3 tahun dekat rumah dia. Sebab waktu tu coaches banyak, saya ingat 2 tahun juga kan pandemik hari tu kan, banyak online lah itulah ini kan. So banyak training dengan saya sendiri. Selalu melawak dengan dia lah. Banyak coach apa paling garang dia tanya. Abang cerita sikit. Paling garang siapa? Abah sendiri lah. Paling dia tak suka. Kenapa? Kenapa? Penat. Bosan. Tapi yalah ayah punya training dia lain. Sentuhan dia lain.
dia kalau tengok anak penat pun mungkin dia dah stop dulu. Tapi kalau coach luar, hentam je lah. Penat-penat tukar baju. Selalu boleh training baju. Banyak ke ah. Banyak 6 6 helai macam tu. Kita selalu kita wajibkan player kita 3 helai. Ada 6 helai. Itu 2 jam lah tu. 2 jam dia macam dia cakap tadi lah, rutin dia sebab training dia daily. 2 sesi 5 sampai 9 malam. So ada hari yang kalau tak ada apa continue. Contoh tak ada kelas tuition ke apa, memang continue 5 sampai 9 macam tu. Lama-lama dia dah terbiasa lah. Dah terbiasa. Okay, Tuan Hamim, saya rasa ramai yang nak tahu lah apa what's next for Putra ni lah. Apa harapan kepada Putra? Harapan ni. Sekarang ni baru umur 12, saya rasa muda lagi. And saya tengok pada game tu improvement tu memang saya scroll sampai bawah lah video TikTok ni. Saya buat research sikit lah, study pada kita punya tamu ini. Tapi saya tengok improvement is very high, tinggi. Cumanya apa harapan Tuan Hamim lah selepas ni? Dia memang lah, for sure bila kita dah terjun dalam gelanggang ni, there is no turning back. No turning back. Memang untuk Putra ni dulu memang harapan tu rasa betul-betul nak jadi dia sampai national player apa semua. But lama-lama saya cuba tak nak terlalu pressure. Bukan pressure budak, pressure diri kita sendiri as a parent. So saya ubah target. So sampai hari ni ramai yang tak tahu sebenarnya, even dalam TikTok pun ramai tanya, Putra main state mana? Putra kenapa tak jumpa dekat GP, National, MSSM dan sebagainya, benda-benda game-game yang besar, tapi tengok boleh main dah, tahap macam ni macam mana. So ramai yang tak tahu sebenarnya Putra sampai hari ni masih lagi level amatur. Maksudnya dia tak pernah masuk sekalipun dalam persatuan state ataupun mana-mana yang official di bawah BAM apa semua kan. Memang ada dapat panggilan dari umur 9-10 kan, selection apa semua dapat. Tapi saya tak hantar sebab saya rasa saya try design dia punya plan tu sendiri. Saya tak nak dia pressure, saya pun tak nak pressure. Kalau dia dah masuk dari awal, bukan saja dia pressure, saya pun pressure. You mesti kena number 1. Betul. You mesti kena ada result. Kalau tak payah masuk. So kita cuba fahamkan benda tu. So dari situ saya cuba ubah. Even tahun ni sebenarnya macam Putra yang ni boleh alert untuk sponsor bang. This year saja. This year je saya rasa more than 20 tournament. Lebih daripada 20 tournament yang saya rasa Putra dapat podium 2023 ni kan. Memang mostly tournament-tournament ni saya sendiri yang bawa luar. So sebab saya disebabkan Putra tak ikut program state ataupun national, so saya cuba exposekan dia dengan tournament luar. Memang banyak. Kadang-kadang sebulan 2-3 tournament, tak kira apa saja tournament. Tournament besar ke, tournament budak ke, tournament kampung ke, tournament open ke, as long saya free, saya akan bawa dia tournament. Sebab saya nak dia expose betul-betul. That's why soalan tu kat mana saya nak letak hala tuju dia. Okay, orang kata sayangnya you ada bakat, kenapa tak hantar dia ke sekolah sukan, kenapa tak hantar dia ke ni. Even this year pun rezeki Putra champion untuk MSSK negeri, peringkat negeri Kedah bawah 12 hari tu dia champion double. Tapi saya bincang dengan Putra, kami tak pergi, tak nak main untuk MSSM wakil. You ni dah champion sampai negeri tapi tak nak wakil. Orang lain semua saya pun nak wakil negeri. Waktu tu clash dengan program Astro. Camp badminton Astro. Dia terpilih untuk final camp. So untuk 2 tahun berturut-turut. So kita pilih untuk Astro sebab kita tak nak relate ataupun tak nak terikat lah sebenarnya dengan ni. So Putra dia lebih bebas untuk main kat mana saja without any siapa pun tak boleh nak halang. Sebab saya nak dia expose betul-betul. So kalau soalan planning untuk ni, saya dah bincang dengan dia. Abang, bukan abang tak nak hantar you masuk sekolah sukan, akademi badminton, BAM dan sebagainya. Bukan lagi. Sekarang ni baru umur 12. So saya target insya-Allah ada rezeki dia umur 14, umur 15. Waktu tu kita nak tengok level dia dekat mana. Adakah dia boleh konsisten dengan level yang dia ada, then baru kita go untuk lebih lanjut. Sekarang ni kita collect dulu experience.
Kita kenal dulu dunia yang sebenar ni macam mana. That's why saya exposekan dia. That's why bila you all ajak tentang podcast apa semua, saya exposekan dia dari segi branding. Sebab dunia sekarang ni bukannya hanya, saya tak nak nanti dia tak jadi national player, dia frust and then career dia habis untuk benda. Saya tak nak yang tu. Itu saja. Jadi saya kata dengan dia, Putra, sekarang ni kita expose, kenal orang, cipta nama. Tapi nak cipta nama ni bukan kat media sosial tanpa ada result. Betul. Ada result lah. Kan glamour je lebih, jadi main macam apa lagi pun tak okey juga. So saya nak use seiring dengan you jadikan fluence ataupun pengaruh macam ni untuk support you punya semangat. So dia kena seiring. Itu yang saya target. Umur 15 ada rezeki, kita cuba masuk ke peringkat yang lebih tinggi lah. Kalau tak ada rezeki, kita bina kejaya melalui badminton, tetapi mungkin bukan sebagai national player, tetapi banyak lagi pada saya. Betul. Untuk Putra ni Dia boleh pergi banyak cabang lah sukan ni. Sekarang ni dulu dia tak faham lah. Dia rasa macam kenapa bapak aku ni, aku dah training betul-betul tak nak hantar masuk state. Dulu semangat nak masuk sekolah sukan, tiba-tiba aku cakap tak nak lah, tak payah sekolah sukan lah, duduk dengan abah je lah. Kita training sama-sama kita je lah macam tu. Tapi sekarang ni bila saya cuba channelkan dia ke arah yang macam ni, dunia hari ni, channel yang so parent ni kadang-kadang dia rasa macam tak berani nak ambil risiko. Pada saya senang je. Rezeki tu kalau Allah kata dia jadi national player, you dah usaha dapat. Kalau you tak jadi national player, mungkin dia dapat memberi inspirasi kepada adik-adik yang lain, kawan-kawan yang lain kan. Tu saya bagi tahu dia, abang jumpa orang orang tegur, kita hormat orang jadikan Putra ni sebagai contoh. Walaupun you belum peringkat nasional, tapi peringkat bawahan ni dia jadikan Putra mungkin sebagai inspirasi. That's why doakan kita banyak macam tu. Alhamdulillah lah. Mungkin ada rezeki dia kat luar, bukan sebagai national player, tetapi sebagai mungkin satu pengaruh yang baik untuk branding, untuk sukan. Saya kata InsyaAllah dia untuk inspirasi kepada orang lain. Ya, inspirasi. Betul tak? Kalau abang pula, abang pula tanya soalan. Putra apa target tu? Putra apa target Putra sekarang ni? Bila nampak badminton je lah. Kita mesti kena ada target kan. Kalau tak, kita main hantam je lah kan. Hantam dah lambu lah kan. So, kalau macam Putra ni, apa Putra punya target? Target tak maulah target jauh sangat lah. Cuma nak banggakan ayah, banggakan mak, keluarga. Banggakan. Bila ada duit nanti, jangan lupakan mak dan ayah. Kena tolong je mak dan ayah. Kalau career badminton sendiri nak wakil Malaysia tak? Wakil Malaysia. Nak wakil Malaysia lah. Kalau ada rezeki lah. Kalau ada rezeki. Tapi dengan pencapaian sekarang ni rasa boleh tak? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh lah. Tapi saya sukalah saya tengok TikTok komen ramai community badminton ni dah start. Saya rasa kalau Putra buat satu event, akan ada ramai yang berdiri di belakang Putra tau, yang akan support Putra. Yang tag menteri, yang tag TV3, yang tag bulletin utama pada macam nak gelakar kan. Tapi betul lah abang kata kan, community tu sebenarnya support. Maksudnya kadang saya sebagai parent, saya bangga. Saya bangga, ramai orang yang sokong. Nampak tak? Ramai tak orang yang sokong usaha you macam ni kan. So saya bagi motivasi kat dia. Nampak tak? Punya ribu orang komen. Semua doa kan. 99% positif lah bang. Tak ada yang kecam ataupun tak ada. So doakan apa semua kan. Yang tu buatkan kita rasa macam lagi semangat. Lagi semangat tau. Dulu Rima selalu buat video Rima nak training warrior. Lama-lama dia nampak. Nampak tak kesan tu bantu sampai grow kan. 2 hari kan saya cerita kat dia, nampak tak? Kita try promo video dalam video series saya panggil video series kan. Video series buat. Baru 2-3 hari dah dekat 10 orang lah beli video ni. Kan saya kata nampak tak? Maksudnya you bukan national player pun ada orang yang nak follow training nak follow you punya ada jual series. Buat maybe boleh series. Share kepada so boleh tengok dekat TikTok Putra Solihin Badminton ni. And kami baru start expose kan dia punya program latihan. Sebab pada saya sebab tu tajuk dia Putra Solihin Secret Training Badminton. Sebab kebanyakan Putra punya training ni saya boleh kata lain daripada yang lain. That's module tu lain daripada yang lain.
Sebab tu saya sendiri bila tengok coach dia yang bawa program tu, saya kata why not kita try kan, sambil-sambil mana tahu ada rezeki buat duit. Dari situ kita boleh gunakan duit tu. Saya cakap kat Putra, duit ni kita boleh gunakan untuk dia punya belanja tournament, belanja ni kan, sebab memang kita banyak keluar. So that's why kita perlukan something kan untuk support dia punya program training ataupun program tournament dia. That's why kita cubalah TikTok ni boleh juga buat income apa semua kan. So kita try expose dari situ lah. So boleh support. Tapi saya rasa antara challenge yang paling utama bila parent nak hantar anak ke training adalah cost. Betul. Ya. Betul kan? That's paling challenges. Paling challenge sebab training kena baik, kena keluar duit, equipment keluar duit. Dulu kan orang selalu cakap golf sukan golf is one of expensive punya sport kan, but for me now saya kata badminton more expensive daripada badminton daripada golf. Sebab tu ramai yang sekat separuh jalan because of duit. Sebab tu saya cerita tadi kan, Putra, you dah makin besar, you faham, you kira cost ni. Setiap kali kita pergi tournament, saya macam biasa ambil buku tulis duit minyak berapa, duit ni, baru you faham. So saya selalu cakap, adil tak bila kita parent marah kalau you main-main. Satu kali tournament, contoh macam kami duduk Kedah kan, sekali turun KL dengan tournament punya costing, fees, yuran, minyak, petrol, accommodation apa semua almost 1,000 kan. So main 15 minit tak bagi full tu yang patah hanger tu bang. Kan itu experience yang kita faham kan. So now bila dia dah 3-4 tahun dah, abang cerita sendiri kan, selalu tournament kan abang selalu kira duit tournament yang ni nak bagi berapa, bagi berapa. Betul tak? Cost ada buat kira cost. Share sikit. Kalau champion dalam 200-300 macam tu kan, nak bagi dekat mak sikit, nak bagi, kalau coach ikut bagi coach sikit, sebab coach dah tolong kan. Dia bagi. Baguslah, maksudnya kita menang bukan kita seorang je lah kan. Kita ingat balik lah siapa yang angkat kita, siapa yang didik kita kan. Yang pasti duit penyertaan mesti saya tolak. Tolak bagi-balik saya. Dan saya tulis. Ya, dia kena faham balik modal macam mana. Ya. Yelah, kita pun kan tak kisah tu. Tapi saya nak dia rasa sebenarnya tanggungjawab sebab berbalik pada cost tadi tu. So parent bukan senang semua kan. Sebab tu dia terberhenti dengan yuran latihannya, dengan itu. So bukan senang untuk ni. Sebab tu kita cuba guna kaedah-kaedah yang macam ni melalui media sosial. Dari situ mungkin kita ada source tambahan income, dari segi branding tambahan income untuk support kita punya. Ini baru cerita peringkat yang kita katakan belum international ni. Betul. Baru peringkat lokal lagi ni pun cost dah tinggi. Apatah lagi kalau international nak bawa international. Memang abang cerita sikit tadi abang teringin kan nak main Wakil Malaysia. Tapi kena ataupun nak main tournament, sebab peringkat umur macam ni ada juga tournament di Thailand, di Indonesia, di Singapura. Tapi kenapa masih kita tak pergi? Kenapa tak pergi? Cerita yang betul. Nak bagi banyak pengalaman lagi lah dekat Malaysia ni. Macam masuk tournament kecil-kecil dulu. Kenapa tak pergi yang luar? Apa yang membuatkan kita tak pergi? Kenapa tak pergi ke Thailand terus? Hari tu. Sebab apa? Kan abang cakap belanjanya dari ceritalah. Cerita abang tadi. Belanja tinggi, kos tinggi kan? Sebab abang baru je dapat kerja. Abang baru je dapat kerja. Abang cakap tunggu ada duit sikit, abang bawa pay and don untuk training kat sana. Yelah, memang saya selalu akan cerita yang betul lah, yang betul. Okay, kalau nak pergi Thailand contoh, kos macam ni so adakah berbaloi dengan ni? So bukan kita mengharapkan orang bantu kita pergi sana ke sini. No, bukan. But kita fahamkan ada kalau kita mampu untuk di sekitar KL dulu, kita pergi dulu tournament sini. Kalau kita ada kemampuan yang tinggi, kita pergi. Memang dia teringin bila tengok, ada lah tournament dekat Indonesia bawah 12 tahun. So terasa nak pergilah. Maksudnya kita pun ada impian yang peringkat muda macam ni dah pergi main dekat Indonesia ni. Wah, rasa macam bangga lah. Tapi yelah,
disebabkan financial tu mungkin kita masih lagi tunggulah kan. Okey bang, tadi saya dah dengar daripada Putra sendiri siapa idola dia. Mungkin saya nak tanya daripada abang sendiri lah. Mungkin ada idola abang sendiri yang mungkin untuk supaya Putra jadi macam idola tu lah. Okey, dalam badminton kan idola for sure lah Muhammad Hassan dengan Hendra Setiawan. Saya rasa ramai kawan-kawan kita pun ni idola. Saya pun selalu cakap macam tu. Bukan sebab saya nak Putra ni bukan sahaja orang respect disebabkan dia bagus, tapi saya paling suka kalau orang respect dia disebabkan dia ni ada attitude yang baik. Ya, hormat. Dan saya rasa kalau tanya Putra pun benda yang paling saya ulang beribu kali adalah rules number 1, mesti hormat orang. Tak kira coach ataupun sesiapa saja. Pantang saya cakap kalau you tak hormat orang memang kena dengan saya. That's why saya kata contohnya adalah Muhammad Hassan dengan Setiawan. Dan saya suka sangat dari segi attitude, dari segi karakter, dari segi emosi dalam court, dari segi level of achievement tu tak payah cakap lah. Itu dah memang kita kata otai lah, memang bagus lah kan. Apa juga situasi you kena belajar macam mana mereka dua tu main kan. Marah pun tak pernah, buat muka pun tak pernah, body language yang menunjukkan tak suka dengan partner pun tak pernah, dengan coaches macam mana pun tetap hormat, bila coach cakap dia tunduk, and dengan opponent pun, sampaikan opponent yang kalah dengan dia pun dia rasa bangga. Susah nak sampai level yang macam tu. Selalunya opponent ni dia rasa macam musuh, tetapi saya tengok Hassan dengan Setiawan ni orang kalah dengan dia, orang rasa bangga. Orang rasa bangga sebab kalah dengan orang yang ada kepribadian ataupun karakter tu yang cukup baik. Pada saya complete lah. That's why kalau dalam badminton ni susah sangat nak jumpa perwatakan yang macam tu. That's why saya kata idola yang macam ni kita kena ambil contoh. Bukan saja dia bagus, bukan saja dia hebat, tapi attitude dia tu di dalam dan di luar lah. Ya, di luar padang cukup perfect. Dari segi overall tu memang best lah. Itu definisi perfect player macam tu lah. Ya, definisi perfect player yang kita harus ikut contoh. Berhadapan dengan medianya pun rendah diri. Itu world champion tau, Olympic champion pun berhadapan dengan media. Ini saya selalu cakap dengan Putra, you baru menang kampung punya tournament pun takkan you tak ni. So tanya dia lah. Kalau bab tu memang saya sebab kita nak dia ni dikenali sebagai satu orang, saya tak nak Putra ni jumpa saya, Putra lah, Putra bagus lah. Bukan itu saya nak. Saya nak Putra ni bagusnya jumpa orang, hormat orang, dan orang senang dengan attitude dia macam tu. Saya lagi berbangga kalau orang cakap benda tu pasal Putra berbanding dengan cerita game dia. Saya sangat bangga kalau orang komen ataupun puji soal attitude dia berbanding dengan game. Itu yang saya rasa lah kan. Okey Putra, saya rasa ramai yang tengok ni adalah peminat Putra. Okey, maybe Putra nak kata apa-apa kepada kita punya awak punya peminat bila tengok kamera, nanti bagi sikit cakap terima kasih ke ataupun keep support ke, silakan. Doakan kami. Saya nak ucapkan kepada peminat terima kasih banyak-banyak yang support. Jangan lupa doakan saya untuk buat yang terbaik sampai menjadi world. Terima kasih banyak-banyak. Okay, itu saja. Dia shout. Okay, maybe daripada Tuan Hamim sendiri lah kepada yang sentiasa support Putra punya perjalanan. Maybe Tuan Hamim boleh share sikit kepada viewer kita lah. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan, especially badminton lover, tak kira lah di Malaysia ataupun di Indonesia. Sebenarnya Putra ni rezeki dia daripada India, daripada Pakistan pun personally banyak PM message, and ada yang sampai insyaAllah tahun depan daripada Pakistan dan India nak datang because of dia punya minat dengan Putra ni. Dia nak datang training bersama-sama. So tengah dealing dengan our club untuk datang. So terima kasih banyak-banyak, especially di TikTok, di Facebook Putra Solihin.
even di YouTube Putra Solihin pun alhamdulillah banyak yang support, yang mendoakan kejayaan, yang mendoakan perjalanan Putra ni lebih berjaya kan. So saya rasa macam sangat-sangat menghargai semua kawan-kawan badminton lover ni. Terima kasih banyak-banyak, keep support. Okey, saya rasa itu saja Tuan Hamim dan Putra. Kita dah sedar tak sedar kita dah sejam lebih dah kita bersiaran secara langsung di Cafe 13. Okey, kepada viewer yang sampai ke saat ni masih menonton, okey, saya ingin ingatkanlah kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi part of the journey kepada Putra Solihin. Saya rasa mungkin bantuan daripada segi kewangan ataupun dari segi sponsorship, brand atau brand-brand badminton equipment, badminton gear, kalau ada yang berminat untuk bersama dalam journey Putra Solihin menjadi world champ, InsyaAllah kita doakan. Jadi boleh PM di bawah ataupun boleh DM kami. InsyaAllah kami akan sampaikan kepada Putra Solihin dan ayahnya lah. Sebab saya rasa Putra Solihin sendiri membawa satu nama besar lah, macam contoh tadi sampai ke Pakistan apa semua. So saya rasa itu kita dah international punya level lah sebenarnya, kita dah masuk kepada international. Jadi kalau you all nak menjadi part of the journey, kami mengalu-alukan, dan juga kalau anda berminat boleh PM kami. Dan insyaAllah saya rasa Putra sendiri pun berpotensi besar lah kalau kita tengok kepada dia punya game pada usia 12 tahun sudah pun merangkul beberapa championship lah. Jadi saya rasa untuk potensi dia grow lagi besar, sangat tinggi, dan juga kami memerlukan pertolongan dan juga support anda semua dalam dunia sukan badminton ni. Okay, baik, sehingga berjumpa lagi episod seterusnya. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod bersama dengan siapa pula next week, nanti kita akan umumkan dekat kita punya IG. Jangan lupa like, follow dan subscribe kita punya YouTube channel. Bagi sikit like, follow. Like, follow and share. Bagi TikTok sekali. TikTok nama apa? TikTok Putra Solihin Badminton. Follow. Okey, baik, itu saja. Terima kasih. Bye.